Salam sejahtera. Ini kejutan terkini daripada Rafizi Ramli yang aku rasa paling tidak betul lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iya betul, sejak Rafizi keluar daripada PKR, aku sebenarnya tidak minat sudah dengan Rafizi. Kalau kau malah marah dengan aku, tak apalah. Kita masing-masing punya pendirian, kita masing-masing punya perjuangan, kata netizen. Aku pun macam itu juga lah, walau aku bukan ahli PKR, walau aku bukan ahli DAP, walau aku bukan ahli UMNO, bukan ahli PAS dan sebagainya, tapi yang pentingnya aku ahli netizen dan aku ahli Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sejak aku menganalisis dan mengulas politik di Malaysia, sebenarnya dahulu memang aku sangat suka dengan Rafizi. Aku mengharapkan Rafizi menjadi Perdana Menteri satu hari nanti. Sebab aku sangka waktu itu Rafizi benar-benar mempunyai idealisme, mempunyai prinsip dan ya setia kepada kawan lah. Tetapi sejak beliau kalah dalam pemilihan PKR, aku bukan ahli PKR, aku nak bagi tahu kepada Anda semua. Aku bukan ahli PKR, aku pun tak menyebelahi tim Ceplos kah, Cetong kah, tim Anwar kah, tim Nurul Aizah kan, tidak. Tapi sudah lama aku mengikuti perjuangan PKR ini sejak reformasi awal tahun 1998. Ketika Anwar Ibrahim dipenjarakan, aku tahu semua perjalanannya. Waktu itu aku masih lagi remaja lah. Tetapi satu benda yang aku terkejut ialah apabila Rafizi Ramli mengkhianati PKR. Sedangkan nama Rafizi kalau bukan PKR dia tak akan naik. Itu tak boleh dinafikan. Kalau kau kata Rafizi boleh bergerak dahulu, kenapa dia pilih PKR kan? Nama Rafizi naik karena PKR. Oke, itu cerita lain lah. Mungkin kau akan pertahankan. Kau kata Rafizi keluar daripada parti PKR karena PKR sudah hilang arah, hilang tujuan dan sebagainya. Jom kita buat satu analisis mudah. Selepas ini Rafizi punya parti bersama. Hala tujunya kemana? Itu yang kita nak tahu. Kalau Rafizi mau jadi Perdana Menteri, dia perlu membuat hubungan pakatan dengan mana-mana pakatan yang lain. Hampir mustahil 100% untuk Rafizi menjadi Perdana Menteri, mengubah dasar, mengubah transformasi negara, menjadikan reformasi negara yang dia laung-laungkan, mengubah reformasi itu, ataupun dia mau membawa reformasi itu, aku rasa tidak akan jadi kalau Rafizi tidak menjadi pentadbir pemerintah kerajaan. Kalau kau sekadar jadi pembangkang, kau jerit macam mana sekalipun, kau tidak akan dilayan. Paling best sekarang hanya Anwar Ibrahim yang aku pernah lihat sebagai kerajaan yang melayan pembangkang. Kalau dilihat kerajaan-kerajaan yang terdahulu, minta ampun, minta maaf, mereka tak akan layan langsung lah. Tak akan layan punya lah, kau tidak akan dilayan, kau tidak akan dapat apa muka semua itulah. Hanya Anwar yang sanggup. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, izinkan saya dulu untuk perkenalkan kepada Anda. Ini ialah terapi imun Transfector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang lemah. Imun badan yang lemah, imun badan yang bodoh, imun badan yang tidak seimbang, menyebabkan penyakit tidak sembuh daripada tubuh badan kita. Tetapi peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan, dan juga imun badan yang bijaksana menyebabkan kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Jawapan kepada segala masalah kesihatan yang ada dalam kehidupan kita ialah meningkatkan daya imun badan, menyeimbangkan daya imun badan, dan juga menjadikan imun badan kita yang bijaksana. Tuan-tuan dan puan-puan, terapi imun ini adalah produk yang lulus Kementerian Kesihatan Malaysia, halal, dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Bagi Anda yang selama ini mencari jalan penyelesaian untuk masalah kesehatan, bagi Anda yang mencari jalan untuk mahu mendapatkan kesihatan yang optimum, cepat dapatkan terapi imun Transfer Factor for Life ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ini adalah jawapan
yang Tuhan hantar untuk Anda semua bagi menyelesaikan masalah kesehatan Anda, bagi menyelesaikan masalah pribadi Anda berkait dengan kesehatan. Cepat dapatkannya melalui nomor telepon saya yang tertera. Hubungi nomor telepon saya yang tertera. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih kerana menonton channel ini. Bye-bye. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, baru sebentar tadi, seorang rakan daripada Sarawak, beliau kata, tuan-tuan, tindakan Rafizi mencipta ataupun mengambil alih Parti Bersatu ialah tindakan terdesak untuk meneruskan pengaruh beliau. Kata tuan daripada Sarawak ni, dia kata Rafizi sebenarnya terlanjur melawan Anwar Ibrahim. Dan kalau kita lihat di dalam sejarah parti politik di seluruh Malaysia, kita tahu kebanyakan timbalan-timbalan presiden yang kalah teruk ini, mereka pasti akan melawan bos. Contoh paling mudah ialah di UMNO. Kalau Anda masih ingat, Khairi Jamaluddin juga pernah melawan. Kan? Pernah melawan. Apa jadi? Dia pun kena pecat. Jadi itulah antara sejarah. Selain daripada itu, PAS. Gara-gara perseteruan antara pemimpin, muncullah Parti Amanah. Banyak lagi parti yang lain seperti Semangat 46 dan sebagainya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, realiti politik sekarang ialah Rafizi dengan parti sang kancilnya, yaitu Parti Bersama itu, bukannya salah, tidak. Tapi amatlah bohong. Saya jamin 100% amatlah bohong kalau mengatakan selepas pilihan raya ke-16 tiada sekutu Parti Bersama. Aku menjangkakan sesuatu pembohongan besar kalau mengatakan Parti Bersatu akan bergerak solo. Pilihan raya bergerak solo, oke, itu boleh terima. Tapi kalau dia kata dia tidak akan ada pakatan selepas PRU 16, itu satu pembohongan yang paling ketara. Parti politik di Malaysia nih, jangan kau percaya 100%, itu bohong. Aku ambil contoh, paling mudah di Sabah. Kau marah dengan aku pun tak apa. Tapi contoh paling mudah ialah di Sabah. Pilihan raya negeri baru-baru ini, begadu GRS, UMNO, dan Warisan, serta parti-parti lain lokal seperti APCO dan PBS, dan banyak lagi lah parti begadu, STA, begadu di kempen. Kalau di kempen begadu, bukan alang-alang gadunya. Kata dia tidak akan berpeluk lagi, tolak parti Malaya lah, tolak parti tempatan lah, pilih tapi. Apa yang jadi? Selepas pilihan raya, kempen selesai, apa yang jadi? Yang begadu tuh akhirnya berpeluk-pelukan. Daripada sejarah nih tuan, kita ada satu laluan yang kita boleh nampak. Aku ini orang sejarah, jadi aku nampak lah kan. Laluan yang pernah kita jumpa, kita nampak ini akan dilalui juga oleh Rafizi. Aku nak tanyalah kepada penyokong-penyokong Parti Bersama, Bersama Parti Rafizi ini. Aku nak tanya, nanti selepas PRU 16, agak-agak kau nak pergi ke mana? Inilah halat tujuan kita tanya. Kalau betul dia kata dia ada halat tuju, dia mau pergi mana? Karena aku yakin daripada 122 kursi parlimen yang perlu dimenangi untuk menjadi kerajaan, amatlah mustahil Parti Bersama menang 122 kursi ini. Aku rasa nak menang 10 kursi pun susah. Jadi Rafizi dan geng-gengnya, tim pasukannya tuh nak pergi mana? Takkanlah mereka jadi pembising saja. Takkanlah Rafizi akan jadi bising di luar parlimen sebagai pembangkang. Tiada guna langsung mereka jadi seperti itu. Beruntunglah kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri waktu itu, masih didengar apa yang mereka laung-laungkan, apa yang mereka komplain dan cakap. Tapi kalau bukan lagi Anwar Ibrahim yang jadi Perdana Menteri, katakanlah PAS yang jadi Perdana Menteri, atau Perikatan Nasional jadi Perdana Menteri, UMNO jadi Perdana Menteri, aku yakin dengan pengalaman sejarah Perikatan Nasional, dengan pengalaman sejarah UMNO BN, mereka tidak akan dengar langsung Rafizi.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan kau marah akulah. Aku hanya sampaikan apa yang aku pikir akan berlaku. Kalau kau tanya aku sokong kah tidak Parti Bersatu, aku sokong. Sebagai demokrasi Malaysia, kita sokong. Kita sokong kehadiran Parti Bersatu supaya lebih meriah. Tapi yang aku tak sokong ialah alat tujunya tuh kemana. Nah itu jalah. Kalau mereka boleh kata 122 boleh menang semua kursi, bagus. Bagus, tapi itulah realiti politik. Bertahun-tahun aku jadi pengulas dan pemerhati politik. Aku nampak memang sangat sukar, mustahil untuk menang lagi 122. Apalagi dengan parti sekecil-kecil kancil tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan itu realiti politik yang harus kita paham. Khususnya para penyokong parti bersama. Kalau kau suka parti bersama, teruskan saja. Teruskan berjuang parti bersama. Cuma aku nak ulas benda itulah. Kalau kau rasa kau tak puas hati, tulis dalam ruangan komen, kita jumpa lagi.